Baik, hari ini kita akan masuk ke subtopik isomer dan penamaan. Ya, isomer dan penamaan mengikut sistem IUPAC. Baik, apa maksud isomer? So, mula-mula kita belajar ataupun kita faham tentang apakah maksud keisomeran. So, keisomeran ni kita lihat daripada takrif dia, dia adalah satu fenomena. Okay, satu fenomena di mana satu sebatian mungkin sebatian C3H8, C4, H10 ni yang sebatian dia mempunyai formula molekul yang sama tetapi mempunyai dua atau lebih formula struktur yang berbeza. So dia ada satu formula fenomena di mana sesuatu sebatian, contohnya sebatian ini yang kita panggil sebagai butana, dia mempunyai formula molekul. Formula molekul dia C4 katakan H10. Tapi formula struktur dia kita boleh lukis dari segi ini 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 atau kita boleh lukis kaedah lain 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yang itu ialah H. So, bilangan karbon dia adalah 4 untuk kedua-dua molekul dan bilangan hidrogen juga sama iaitu 10. So, mereka mempunyai formula molekul yang sama tapi formula struktur yang berbeza. So, itu adalah maksud keisomeran. So, isomer adalah molekul yang mempunyai formula molekul yang sama tetapi formula struktur yang berbeza. So, ini adalah isomer untuk butana, ini adalah isomer untuk butana. Mereka mempunyai formula molekul yang sama tapi mempunyai formula struktur yang berbeza. Baik, kita lihat dari segi keisomeran struktur yang berlaku dengan beberapa cara. Okay, ada satu yang kita panggil sebagai keisomeran rantai yang cikgu tunjukkan tadi. Kalau kita ada 4 karbon, kita boleh lukis dengan 3 karbon, 4 karbon. Lepas tu, satu direct. Okay, 1 ke 4. Atau kita lukis 3 karbon dengan rantai 1 keluar. Itu adalah keisomeran rantai. Dan kita akan isi hidrogen bergantung kepada bilangan ikatan yang diperlukan lagi. Karbon dia mesti mempunyai 4 ikatan. So, karbon ni ada 3 ikatan lagi. Karbon ni ada 2, 2, 3. Okay, ini 3, ini 1, ini 3, ini 3. Nanti kita akan belajar. Satu lagi keisomeran adalah keisomeran kedudukan. Okay, isomer mempunyai kedudukan kumpulan berfungsi yang berbeza. Contoh kalau katakan kita ada formula C3H7OH, ini adalah molekul yang kita namakan sebagai propanol. So propanol, kita boleh lukis formula struktur dalam bentuk ini, okay, di mana salah satu daripada OH dia atau OH dia letak di hujung sekali. Atau satu lagi cara adalah kita ada ikatan yang sama tapi OH dia terletak pada karbon kedua. So ini letak pada karbon 1 atau karbon 1, ini letak pada karbon 2. Kedudukan dia berbeza. So ini juga adalah isomer. So 2 ni adalah isomer untuk propanol. So contoh sekarang kita lihat dengan lebih jelas keisomeran rantai di mana kita ada katakan rantai lurus. Kita guna C4H10. C4H10, so kita ada C4 kat sini dan molekul-molekul lain adalah H hidrogen. So setiap karbon mesti ada 4 ikatan. So karbon ni sudah ada satu ikatan di sini. So ada 3 hidrogen. Okay. Karbon yang kedua ni ada 2 ikatan di tepi kiri kanan. So ada 2 hidrogen. Okay, dan seterusnya. Dan satu lagi cara untuk melukis isomer untuk C4H10, kita letak rantai lurus 3. Lepas tu kita cabang 1. Okay. So ini adalah cabang dia. Yang paling panjang adalah 3. So dia masih C4H10. Dan keisomeran kedudukan adalah di mana kita letak kumpulan berfungsi dia pada karbon yang berbeza-beza. Okay, katakan C4H8 ini adalah molekul untuk butena. Okay, butena.
butena, karbon di sini dia mempunyai satu ikatan ganda 2. So ikatan ganda 2 di sini berada pada karbon 1 dengan karbon 2. Okey. Dan ikatan ganda 2 untuk isomer yang kedua ni adalah dengan antara karbon 2 dengan karbon 3. Okey. So itu adalah keisomeran kedudukan. So kita ada dua jenis isomer. Satu jenis keisomeran, satu adalah keisomeran rantai, satu lagi adalah keisomeran kedudukan. Okey. Isomer menunjukkan biasanya sifat kimia mereka sama. Okay, sifat kimia mereka sama kerana setiap mereka mempunyai kumpulan berfungsi yang sama. Kalau ikatan tunggal semua atau ikatan tepu, ikatan ganda 2, ada OH untuk alkohol dan sebagainya. Sifat fizik mereka berlainan sikit. Okay? Oleh sebab susunan molekul mereka berlainan, maka sifat fizik mereka berlainan. Biasanya kalau ada banyak cabang, maknanya tadi kalau kita lihat ada cabang-cabang ni, semakin banyak cabang, semakin rendah takat lebur, takat didih mereka. Okey, kita lihat kepada seterusnya. Bilangan isomer ni bergantung kepada bilangan atom karbon. Kalau C4H8, bilangan isomer dia mungkin ada, katakan tak pasti, kena lihat dulu. Mungkin katakan dia ada 3 atau 4. Tapi kalau naik ke C6H12, mungkin dia ada 8 isomer atau 9 isomer. Lebih banyak karbon biasanya lebih banyak isomer. So isomer bagi alkana terbentuk secara rantai sahaja. Ya, alkana kumpulan berfungsi actually dia adalah isomer tepu. Dia tak ada cara lain kecuali dia membuat susunan molekul yang berbentuk rantai. Isomer bagi alkena, alkuna, alkohol, mereka boleh membentuk isomer rantai dan juga isomer kedudukan. Sebab alkena mereka mempunyai kumpulan berfungsi ganda 2, alkuna ganda 3 dan alkohol ada OH. So kedudukan ganda 2, ganda 3 dengan OH tu boleh diletakkan pada karbon yang berbeza-beza. Baik, langkah untuk melukis isomer. Bagi melukis isomer untuk alkana, mulakan dengan rantai lurus yang paling panjang. Lepas tu diikuti dengan rantai bercabang. Okay. So untuk alkena pula, kita lukis, mulakan dengan struktur rantai lurus dan tukar kedudukan ikatan ganda 2 bergantung kalau alkena, atau ganda 3 untuk alkuna untuk tempat yang berbeza-beza. So kita lukis satu rantai panjang, lepas tu letak ikatan ganda 2 dengan ganda 3 tu di tempat yang berbeza-beza. Seterusnya lukis formula struktur dengan rantai bercabang. Lepas rantai panjang baru kita lukis rantai bercabang. Lepas tu kita akan ubah kedudukan ganda 2 dengan ganda 3. Okey, sebelum kita masuk ke katakan cara melukis menama, kita lukis beberapa contoh. Contohnya kalau cikgu guna alkana dulu. Kalau katakan saya ada C4H10. Ini adalah alkana. Alkana tak ada ikatan ganda 2. Nama dia adalah butana. Okay, macam mana kita nak lukis ikatan ataupun isomernya? Kita lukis rantai panjang dulu. 4, 1, 2, 3, 4. Lepas tu isikan hidrogen di tempat kosong. Ini adalah mewakili hidrogen. Ada 3 lagi. Karbon ni ada 2 ikatan. So ada 2 hidrogen. Ada 2 hidrogen. Ada 3 hidrogen. So ini adalah isomer pertama. Isomer kedua adalah kita lukis kurang sikit. Makna kurang satu karbon. Daripada 4 jadi 3. Dan letak satu cabang di sini. Okay, lepas itu yang lain kita isi dengan hidrogen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Untuk karbon ni sudah ada 3 ikatan dengan karbon yang lain. So hanya satu hidrogen saja. So kedua-dua ni mempunyai formula molekul yang sama. C4H10. Tapi formula kita kata formula struktur yang berlainan. Okey. Baik, kita lihat kepada
Okey, sebelum kita beri penamaan, mungkin cikgu beri satu contoh lain. Katakan kita ada C3H6. Ini namakan sebagai etena. So, macam mana kita nak lukis isomer dia? Kita lukis rantai yang paling panjang. Lepas tu, cikgu nak ubah kepada, bukan etena, sorry. Cikgu nak, ini adalah propena. Tapi cikgu nak ubah kepada C4H8. C4H8, nama dia adalah butena. So, kalau kita ada 4 karbon, maka ikatan ganda 2 ena ni ada satu ikatan ganda, kita boleh ubah kat sini 1. Okey. Yang kedua 1, 2, 3, 4 kita boleh letak di sini. Okey. Lepas tu baru kita isikan hidrogen. So karbon satu ini sudah ada 2 ikatan, so ada 2 hidrogen. Karbon ni kalau kita lihat, karbon ni ada 3 ikatan, so hanya ada 1 ikatan dengan hidrogen. Karbon ini ada 2 ikatan, so ada 2 hidrogen. Karbon ni ada 1 ikatan, so 3 hidrogen. So kita akan dapat C4H8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Dan untuk isomer yang kedua ni, kita boleh lukis hidrogen. Kalau karbon 1 ni, dengan karbon ni, kita ada 1 ikatan dengan karbon lain. So ada 3 ikatan. Ini ada 3 ikatan, ada 1 ikatan di sini. Di sini ada 3 ikatan, hanya 1 hidrogen. Ini ada 1 ikatan, so ada 3 hidrogen. So kita ada 8 hidrogen juga. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ini adalah kita kata isomer untuk kedudukan. So kita ubah kedudukan. So kita boleh lukis juga 1, 2, 3, cabang 1 dan lepas tu letak ikatan ganda 2 di sini. Okey. So kita lukis kepada sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. So itu adalah satu lagi isomer yang kita boleh lukis untuk butena. Okey, kita teruskan kepada penamaan. Okey, penamaan kita ada beberapa cara. Mula-mula kita kena lukis, kita kata kita namakan bahagian imbuhan dulu. Okey, imbuhan bermakna cabang dia. Okey, dalam tadi bila kita lukis cabang, kita mesti namakan imbuhan dulu. So kalau cabang tu ada 1 karbon, kita akan panggil metil sebab met adalah 1. So metil. Kalau karbon dia ada cabang dia ada 2 karbon, so kita panggil etil. Dan kalau karbon dia ada 3 karbon, maka kita panggil dia propyl. Okey, itu adalah cabang kalau kita nak cabang. Lepas tu kita lihat kepada yang kedua. Nama induk menunjukkan bilangan karbon bagi karbon terpanjang. Apa maksud dia? Contoh katakan cikgu ada 1, 2, 3, 4 di sini dan cabang karbon kat sini. So ini adalah metil. Okey, nama ini metil. Okey, nama ini metil. Lepas tu paling panjang, ini kalau isi hidrogen, paling panjang adalah 1, 2, 3, 4. 4 tu adalah but. Okey. Lepas tu akhir sekali kita tahu dia adalah daripada kumpulan alkana sebab hidrokarbon tepu kata kita letak anda. So metil adalah cabang, kita namakan cabang dulu. Lepas tu nama induk but. But tu adalah sebab dia ada 4 karbon dan ana adalah kumpulan berfungsi dia. Okey. So akhiran dia kita bergantunglah kalau kita sedang lukis ana bermakna butana. Kalau ena butena macam tu. Okey. So kita akan beri cara memberi nama, kita letak imbuhan dulu. Nama induk, imbuhan tu adalah metil, etil dan sebagainya. Nama induk adalah butana, propana, pentana dan sebagainya. Dan akhiran tu adalah tengok kepada siri homolog dia. Kalau alkana, ana. Kalau alkena, ena dan sebagainya. Okey, contoh kalau kita ada molekul ni. Okey, macam mana kita nak beri nama? Okay. Kita lihat kepada paling panjang. Okay. Paling panjang katakan di sini adalah 3 karbon. Okay, ini adalah molekul paling panjang 3 karbon ni. Okay. So, ini adalah cabang. Ini adalah cabang.
So, kita ada cabang metil. So, kita namakan ni sebagai metil. Tapi oleh sebab dia mempunyai dua metil, cabang dua keluar, dia adalah dimetil. Okey, dia adalah dimetil. Dan kita namakan, selepas tu kita namakan tiga hidrokarbon yang panjang tu. Tiga tu adalah prop. Dan oleh sebab dia semua ikatan tepu, maka dia adalah propana. Okay. So, cabang ni cabang metil-metil ni adalah keluar daripada karbon kedua. Ini karbon 1, karbon 2, karbon 3. Kita letak 2 dimetil. 2 tu menunjukkan kedudukan metil ni. Kedudukan metil ni pada karbon kedua, 2 dimetil propana. Okay. So, contoh kalau kita namakan ni. Paling panjang adalah rantai lurus ni. Okay. So, ini adalah cabang dia. Cabang ni adalah metil. So, kita namakan sebagai metil. Metil ni keluar daripada karbon ke berapa? Okay. Karbon ni karbon 1, karbon 2, karbon 3, karbon 4. Mengapa kita namakan karbon ni karbon 1? Sebab ikatan ganda 2 di sini adalah yang paling penting, adalah kumpulan berfungsi. Kita mesti namakan ni sebagai karbon 1. So, metil ni keluar daripada karbon ke 3. So, kita letak 3 dash metil. 3 metil. Lepas tu diikuti dengan rantai paling panjang. Paling panjang adalah 1, 2, 3, 4. Boot. Okay, boot. Dan akhir sekali adalah kumpulan berfungsi dia ialah ena. Sebab dia ada ikatan ganda 2. So, kita letak boot 1 ena. Baik, mengapa 1? 1 tu melambangkan ikatan ganda 2 tu berada pada karbon pertama. So, itu cara pemberian nama. Okey. Contoh satu lagi yang kita nak memberi nama, contoh ni. Ini adalah rantai panjang dia, ada 4 karbon. Okey. So, ini adalah cabang. Cabang ni adalah metil. So, kita beri nama metil. Metil ni keluar daripada karbon ke 3. Sebab ini 1, 2, 3. So, 3 dash metil. Dan oleh sebab dia ada 4 karbon, maka dia adalah boot. Okey, boot. Dan oleh sebab dia ada ikatan ganda 3, dia adalah daripada siri homolog Una Butuna. Baik, Una ni ikatan ganda 3 dia berada pada karbon 1. So, kita akan dash 1 dash. Tunjukkan bahawa ikatan ganda 3 tu berada pada karbon 1. Okay, kita lihat kepada alkohol ni macam mana beri nama. Okay, ikatan paling panjang adalah 3. So, 3 kita tahu dia adalah propana. Kalau dia adalah ana. Ini adalah cabang. So, kita namakan ni sebagai metil dulu. Metil ni keluar daripada karbon ke-2. Okay, karbon ke-2. Lepas tu, 3 bermakna adalah pro. Dan oleh sebab ada kumpulan berfungsi, dia adalah propanol. 2-ol. Mengapa kita letak 2-ol? 2 ni menunjukkan kedudukan hidroksil ni. Okay, cabang ni adalah keluar daripada karbon kedua. Kita mungkin ada kat sini, ini adalah daripada karbon 1. Okay, so kita letak 2 untuk menunjukkan kedudukan OH ini. Okay, sekarang macam mana nak lukis isomer untuk butana. So, mula-mula kita lukis 1, 2, 3, 4. Rantai paling panjang 1, 2, 3. Cabang 1. Nah, ini kita dah lukis. Yang lain ni kita isikan dengan hidrogen. Pastikan setiap karbon ada 4 ikatan. So, karbon ni dah ada 3 ikatan. 1, ni 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nama ni kita namakan sebagai N-butana. N tu menunjukkan dia adalah rantai lurus. Untuk nama ni, kita namakan cabang ni adalah metil. Metil keluar daripada karbon ke-2 dan dia paling panjang adalah prop, 3 karbon. So, 2 metil propana.
So ini adalah nama untuk C4 isomer untuk C4H10, 2 metil propana dengan N butana. Okey. So kalau kita tengok kepada info ni, kalau kita ada kumpulan alkana 3 ahli pertama ni CH4, C2H6, C3H8, mereka tidak ada isomer. Sebab macam mana kamu lukis pun bukan formula struktur yang baru. Okey. So mereka bukan isomer. Kalau kita lukis ini, contohnya kalau kita lukis 1, 2, 3 macam ni. Dan kita kata ini adalah cabang. Ini adalah HHH. Okay, ada H kat sini, ada H kat sini, ada H kat sini. Okay, walaupun nampak macam cabang, tapi ini bukan actually kita lihat cara lihat sama ada cabang atau tak. Kalau kita lukis dengan pen dan tanpa mengangkat pen tu, maka itu adalah 3 karbon rantai lurus. Ini juga kalau tanpa angkat pen, ini juga 3 ni rantai lurus. Tak ada cabang. Okay. So kalau ada cabang maksud dia macam ni. Kita terpaksa lukis dan paling panjang angkat pen baru boleh lukis karbon yang seterusnya. Itu baru cabang. So macam mana kita lukis untuk tiga-tiga ni tidak ada, kita kata isomer. Okey, isomer untuk alkohol. So kita boleh lukis contohnya cikgu beri C3H7OH. So 1, 2, 3. Lepas tu letak OH kat sini, yang lain letak hidrogen. 1, 2, 3, letak OH kat sini, yang lain letak hidrogen. So, cara memberi nama untuk dua isomer ni, ini kita panggil sebagai propanol. So, ini adalah propan 1-ol. Mengapa 1-ol? Ini ada OH ni keluar daripada karbon 1. Baik, karbon 1 boleh kira daripada depan dan belakang. Kalau OH tu berada kat depan, yang depan tu karbon 1. Kalau OH tu berada pada belakang, belakang tu adalah karbon 1. Yang isomer ni kita panggil sebagai propan 2-ol. Mengapa 2? Sebab OH ni keluar daripada karbon kedua. Okay. So isomer untuk OH dia mula daripada C3. C3. Kalau C2H5OH tidak ada isomer lagi. Okay. So isomer untuk butanol. Butanol ni banyak sikit. Cikgu nak cari ruang kosong. Ada. Okey. Untuk butanol, kita tahu butanol adalah C4H9OH. Okey, kita lukis ikatan rantai lurus dulu. Lepas tu letak OH di belakang. Lepas tu lukis 4 lagi OH di sini. Okey, lepas tu 1, 2, 3 dan OH karbon di sini dan OH tu letak di sini. Dan 1, 2, 3 cabang 1 OH letak di sini. Ini adalah 4 isomer yang kita boleh lukis. Okey. Okey. Ada pelajar yang mungkin akan lukis di sini. Katakan di sini. C1, 2, 3, 4. Lepas OH letak di sini. Okey, OH letak di sini. Baik, OH kalau letak di sini adalah sama dengan isomer ni. Sebab isomer, karbon boleh mula karbon 1 di depan atau ini sebagai karbon 1. So, masih karbon 1. So, nama ni, cikgu akan lukis hidrogen dia dulu. Ini hidrogen dia. Nama untuk isomer ni adalah butanol, tapi dia adalah but 1-ol. Mengapa 1? Sebab dia OH berada pada karbon 2. Untuk isomer ni, kita lukis hidrogen dia dulu. Okay, isomer ni, dia adalah but 2-ol. Butan 2-ol, Butan 2-ol. Mengapa 2? Sebab OH ni keluar daripada karbon 2. Kita kira daripada belakang. Okay, kalau kira daripada depan, karbon ni dia jadi 3. So, kira daripada belakang, karbon ni adalah karbon 2. Kita ambil yang lebih kecil. Okay, untuk ni 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3.
1, 2, 3. Okey. Yang ini kita akan lukis paling panjang adalah kita mesti melalui kumpulan berfungsi 3. So ini adalah metil dia. So kita namakan metil. Dia keluar daripada karbon 2 dan 3 ni adalah propan 1 ol. Mengapa 1 ol? Sebab karbon ni keluar daripada OH ni keluar daripada karbon 1. Okay. Untuk ini kita namakan ni sebagai metil. Metil. Okay, dia keluar daripada karbon 2 dan yang ni paling panjang adalah 3. 3 adalah propanol. So propanol ni propan 1 ol. Mengapa 1 ol? Sebab 1 ni OH ni propan 2 ol. Mengapa dia keluar tulis 2? Sebab dia keluar daripada karbon kedua. Okey, cikgu ulang kalau kita tengok ni. Ini ada 4, maka adalah butanol. OH ni kita letak pada karbon 1 bermakna dia adalah butan 1 ol. OH ni keluar daripada karbon 2, maka dia adalah butan 2 ol. Okey. Yang ini kalau kita lihat ini adalah paling panjang, OH dia berada dekat sini. So ini adalah metil. Metil keluar daripada karbon kedua, 2 metil. Paling panjang 3 propan dan OH keluar daripada karbon 1, propan 1 ol. Okey. Yang ini paling panjang adalah 3 dan ini adalah cabang metil ni keluar daripada karbon kedua. So 2 metil propan sebab dia 3 dan OH dia berada pada karbon 2, so kita namakan dia sebagai propan 2 ol. Baik, kita berhenti di sini. Kegunaan kita akan belajar pada pelajaran yang akan datang.